Baik, kita akan bersama dengan Yang Mulia Afiza Osili, iaitu penolong pembendaraan bagi Persatuan Kewangan Brunei Darussalam. Baik Afiza, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan penolong pembendaharaan. Biasanya memang ini berkaitan juga dengan kewangan ya. Sudah berada di Persatuan Kewangan, namun juga menjaga kewangan. Baik, di pagi ini di segmen motivasi kewangan, adakah saya bersedia untuk mengambil loan ataupun pinjaman wang ini? Jadi mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai topiknya? Seperti yang banyak yang kami terima orang pertanyaan lah, orang kali banyak orang cakapnya aku ngambil loannya, tapi sudah mengambil orang rasa barat tanggungan bebannya, tanggungannya bulan ke bulan ataunya. So pagi ini saya akan membincangkan cara-cara untuk mempersiapkan diri sebelum mengambil sebarang pinjaman. Jadi soalannya di sini, bolehkah ataupun tidak, ataupun ianya terpulang? Terpulang. Oh, itu sebenarnya. Terpulang. Bergantung dengan sama ada ia kira mempersediakan orang mau test water lah. Betul. Mempersediakan. Baik, sebagai permulaan, bagaimana pula cara untuk mempersiapkan diri tersebut? So sebelum memulakan sebarang loan lah, salah satunya adalah cek kadar bunga yang diberikan kepada sebabnya setiap bank memang akan memberikan kadar yang berbeza ataupun atau ikut skala gaji. Ada generalize lah orang. So dari sana ketahui mana satu yang lepas satu yang kedua adalah mengetahui berapa tempoh loan yang akan diambil itu, berapa lama. Macam selalunya kita selalu dengar adalah macam car loan 7 tahun ataupun personal loan 7 tahun. Ada yang mengambil 5 tahun, ada yang mengambil 3 tahun. And then kalau loan rumah memang panjang lah. Kadang-kadang ada yang 20, 25 tahun ataupun sampai servis servis year diorang bekerja. And then sudah ketani ketahui berapa lama tempohnya, ketani bertanya lagi berapa bayaran pembulanan. Ini yang paling important lah. Jadi berkaitan juga dengan tempoh loan berkenaan, jadinya biasanya harga ataupun digit kewangan itu yang kita ni fikirkan tu sebenarnya. Kalau tempoh loan berkenaan, kalau lama bermakna memang besarlah jumlahnya, dan juga pembayaran bulanan ini mungkin akan dapat lagi kami tanyakan lebih lanjut ya nanti. Namun sebelum itu mungkin dapat dijelaskan lagi, kalau sudah tahu, kalau kita ni tahu sudah bagaimana untuk kita ni mempersiapkan diri, apa pula langkah seterusnya? Jadi langkah seterusnya adalah sekiranya mengambil sebagai contoh, orang ini yang mengambil loan rumah. Jadi pihak bank apanya katanya okey, bayaran bulanan bis kita sebanyak 1,200 sebulan katanya. And then selama tempoh 20 tahun. Jadi jangan sign dululah. So dari sana ketani, okey, aku tahu yang ni aku akan kena bagi 1,200 atau dari sana sebulan kan ketani menyimpan. Menyimpan duit tani ke arah simpanan. Bolehlah buka bank yang berbeza ke apakah. So ketani simpan ke sana dulu. So dalam setiap bulan ni ketani simpan ke sana. Jadi tetapi sudah ke dia menyimpan ni bulan 6 macam bulan sekarang ni lah. Raya yang biasanya macam banyak tiap barang kan ku balik. Indah aku kan tersimpan pasal tu. Dari sini ketani mesti tanyakan diri ketani sendirilah. Kalau macam ni, bagaimana pulang kalau ketani sudah mengambil loan ni? Mana dapat ketani macam memasukkan kan? Macam mesti ketani masukkan. So kalau disarankanlah kalau boleh simpanan ini dibuat konsisten setahun. Dari sana dapat ketani lihat sama ada apa saja kecemasan, apa tu. So barang-barang yang orang diperlukan apa tu ketani tahu. Supaya indah kalau pasal loan rumah ni lama 20 tahun 25 dia dapat ketani diskaun boleh macam bulanan ni aku nak bayar apa tu kan. So sebab itu tempoh sebarang loan ni memang ketani nyorang mesti biasakan. Jadi kalau sekiranya ketani
atau putuslah dalam setahun atau indah menyimpan atau perlu kita ni pikirkan, okey, apakah langkah yang perlu ku buat kalau aku masih mau mempunyai loan ni. Lagipun kalau sekiranya setahun sudah ketani menyimpan kan, ketani ada jumlah duit yang sana dalam 12,000 apa tu yang boleh ketani buat sebagai deposit untuk rumah apa ataupun so kira jump start lah ataupun yang menyimpan duit tani untuk furniture-nya kan nanti. Jadi macam sambil menyelam minum air sambil ketani cuba untuk mempraktikkan diri sambil tu juga ada je permulaan tu menabung kewangan tersebut jadi alhamdulillah. Jadi mungkin ada soalan lain Tan. Dan pastinya dalam kita ni untuk memulakan melon ini perlu ada beberapa persediaan iaitu mengetahui mengenai dengan kadar bunga, tempoh loan berkenaan dan juga pembayaran bulanan. Jadi mungkin ada beberapa tips yang perlu seorang itu ambil kira dalam memulakan loan ini. So tips dalam memulakan loan lah, salah satunya yang paling penting juga disiplinkan diri dari segi kewangan. Sebab ketani kan mengambil loan ni kan, ketani tahu ia akan affect ketani punya perbelanjaan. Ia mengambil jangka masa yang panjang sama ketani consequences-nya tu ketani mesti tahu yang perbelanjaan ketani pun ada sesetengahnya yang ketani paksa kurang kan. Betul. So dari sana ketani mesti sebab itulah macam ketani start awal, ketani save atau dari sana ketani dapat tahu okey ini aku dapat kurangkan, ini aku dapat kurangkan macam tu. Yang kedua adalah siap sedia dengan loan yang akan diambil. So walaupun ketani macam sebab kalau ketani bukan memulakan sebarang loan lah, ketani akan membuat pembayaran kan walaupun ada masa dalam masa kecemasan yang memerlukan duit, ketani dapat tarik sana sini. So sebab itulah yang last kali memastikan simpanan kecemasan itu mencukupi. So kalau ada apa-apa kecemasan dari segi kereta rusak ataupun rumah perlukan ubah suai ke apakah ataupun macam orang perlu elektrik macam tu. Jadi ketani kacau duit simpanan ni saja, bukan daripada duit yang yang memang kan ketani kan setkan untuk loan tu. Jadi Puan, saya ada pertanyaan ni, sekiranya lah seorang itu belia yang baru sahaja mendapat pekerjaan, dan adakah memang disarankan untuk membuat loan ini kalau menurut pendapat Puan sendiri? Menurut pendapat saya memang kalau awal mengambil itu orang ketani punya mentaliti awal mengambil awal siap kan macam tu. Tapi perlu juga dipikirkan masa ketani ngambil loan ni, ketani dalam fasa single. Betul. So ini mungkin aku dapatnya. So ia mesti memikirkan juga ke depan. Kalau aku ada keluarga, berapakah yang perlu? So itu ada orang mesti ada simpanan kecemasan sama future planning lah kami. Kalau ada jadi adakah loan ni akan mengacau aku punya perbelanjaan nanti kalau sudah kahwin, sudah ada anak. Pasal especially kalau loan rumah ni memang panjang kan orang. Akan tetapi kalau loan rumah biasanya itu bolehlah dimaafkan. Tapi bagaimana kalau seseorang tersebut baru je bekerja? Biasalah kalau orang baru bekerja, kereta pun mau je baru. Jadi adakah baikkah seseorang itu ingin melon kenderaan ataupun kereta yang mahal harganya tapi masih lagi memadai dengan gajinya buat masa itu? Scale gajinya. Itu tertakluk kepada individu lah tu. Anda juga ketani dapat macam jangan tadi balik apa tu kan. Namun mungkin dapat nasihat lah. Ya. Jadi kalau macam itu biasanya kami akan boleh mengambil kalau rasa macam memang mampu dapat mengambil, tetapi buat macam yang tadi, macam untuk rumah tu cuba prepkan dalam setahun itu. Kalau benar indah mengacau macam indah terkacau duit yang tu, kan memulakan pun ada start sudah kan. So if diorang kan membuat pun tu, pasal ada banyak situasi lah. Kadang-kadang kan macam kereta yang dipinjam ni ibu bapa punya, diorang punya nyabali lai sendiri macam tu, macam terpaksa membali. And then kadang-kadangnya diorang aku kan bali kereta mahal pasal
pasal kualitinya, lama aku memakainya. Pastikan lama memakai lah. Sport, elegan, semuanya mantap. Tapi masalahnya lama aku makai tu ya. Tapi masalahnya pun biasa kalau beristeri dan juga mungkin mempunyai anak ni, biasanya mentaliti kita ni kalau kita rata-rata lihat mula-mula memanglah mereka akan membeli kereta yang mahal, memang kereta yang sport. Namun bila sudah berkeluarga, pasti mereka ini akan membeli kenderaan yang besar. Jadi adakah mereka ini perlu juga memikirkan sedemikian ataupun masih juga terpulang kepada mereka? Masih juga terpulang lah. Tapi kami macam kami akan bagi advice in terms jangan buat loan atas loan. Tu. Kalau kereta mewahnya tu memang habis, masa akan membeli next one, atau okey. Tapi kalau macam ani aku masih lagi melon. Aku lagi melon lagi sampai bila kan habis. Betul. So itu salah satu yang lah. Jadi poinnya pagi ini kita bincangkan mengenai dengan adakah saya bersedia untuk mengambil loan. Jadi ini sekiranya situasi ini apabila Sabarkan saya, situasi ini dia sudah mengambil loan. Tapi sekiranya dalam jangka dia mengambil loan itu ada berlaku masalah, mungkin tidak mampu dan sebagainya. Jadi macam mana untuk mencari solusi tersebut? So dari sana actually dia mesti mencek budgetnya. Pasal memang macam kenapa tahun-tahun sebelum ni boleh. Tapi tiba-tiba macam mana ni, macam tiap bulan apa tu kenapa indah. Pasal kadang-kadang orang ada kerja tiba-tiba apa tu kan. So kan mencari solution itu memang selalu cek ke budget. Apa yang dia lupa belanjakan. Orang macam banyaklah yang kami jumpa orang sabunnya. Aku tahu di mana aku belanjakan. Tapi sudah kami duduk mana tu aku tahu rupanya ada hidden anunya orang apa tu yang tersembunyi, expenses yang tersembunyi ni yang diorang pun sendiri tidak perasan. Yang banyak. Soalnya dari ni rupanya lari budgetku. So dari sana memang tiap-tiap tahun benarnya kami memang beritahu macam kalau boleh lihat apa tu pasal kadang-kadang payah jokannya kalau ada banyak resep betul yang akan menulis itu ngaleh. Kan jadikan habit itu payah. Jadi kalau tu tiap bulan atau tiap hari macam payah kan buat macam itu, setahun sekali at least melihat budget ataupun macam for example kalau orang kan kahwin apa tu kan. Durangnya aku mesti ready macam itu ataupun macam bagi yang situasi yang tu ya sudah ada tu kan loan atunya. Ya mesti fikir balik, kenapa tahun-tahun sebelumnya aku boleh hanya loanannya, kenapa tahun ini aku tidak dapat? Apa ia punya external punya expenses yang menyebabkan perbelanjaannya ni berlebihan. Baik, di kesempatan ini juga ingin saya tanyakan Puan, bagaimana pula kalau berdasarkan gaji seseorang itu berapa peratuskah yang disarankan untuk mengambil loan dan juga mungkin hadnya untuk mengambil loan tersebut bagi untuk memudahkan kehidupannya bagi tahun hadapan? Ya, international standard lah biasanya jangan melebihi 35%. 35%. Sebabnya Ketani punya limit sini memang berbeza lah. Cuba imagine lah kalau limit Ketani itu 60%. Ke loan ataupun pinjaman. Jadi bermaksud hanya 40% saja Ketani everyday punya noto. Dapatkah Ketani tu kan macam untuk for life macam betul. Itu dipikirkan kalau contohlah 1,000, alhamdulillah. 1,000. Sekali 600 ke hutang. 400 untuk sebulan. Yang di tangan tadi. Itu jadi masalah. So memang indah macam patutnya hutangan ni indah boleh melebihi daripada apa yang di tangan. Betul. Jadi dalam 35% sahaja ya. Kalau international punya standard lah. Alhamdulillah. Jadi semoga bermanfaat kepada Auda di mana 35% saja disarankan secara global ya ataupun dua negara juga standard memberikan standard sedemikian bagi sebenarnya untuk kita ni lihat bersama je seperti contoh tadi ini memang contohlah kalau bagi mereka yang mempunyai gaji 1,000 400 dia tinggal di tangan. Kalau mungkin 500 bagaimana? Jadi itu yang kita ni fikirkan bersama-sama. Semoga apapun jua pengongsian kami di hari ini sekali lagi dikongsikan iaitu Auda sebagai permulaan untuk mempersiapkan diri sebelum mengambil loan tersebut ialah kita perlu tahu kadar bunga dan juga seterusnya tempoh loan berkenaan berapa tahun dan juga Puan kalau makin panjang sebenarnya makin mahal kan tak?
Kalau panjang actually ya memang yang interestnya memang lagi mahal tapi pembayarannya tidak. Ya, Indah nampak sebenarnya. Tapi kalau dikira tinggi. Dan juga yang ketiga itu Auda, bagaimana pembayaran bulanan habis kita? Betul. Boleh ke Indah, mampu ke Indah untuk membayar loan sepanjang loan berkenaan? Ya, itu antara persiapan yang perlu diketahui ya sebelum mengambil loan, dan juga ada beberapa tips untuk Auda mengetahui bersama, iaitu apabila Auda ingin memulakan mengambil loan, perlu kita ni mendisiplinkan diri, bersiap sedia dengan loan yang akan diambil dan juga memastikan simpanan kecemasan mencukupi. Itu antara pencerahan yang baru saja kita ni ketahui bersama dari Puan Afizah ya. Jadi Puan Afizah mungkin dalam masa Seminit ini mungkin ada sebarang kata-kata akhir yang boleh disampaikan kepada penonton kita ini. Okay, so saya berharap perkara yang telah saya kongsikan pada pagi ini dapat dimanfaatkan oleh para penonton, dan kepada yang orang yang macam ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kami di FPAB mempunyai orang financial planners yang dapat membantu dalam merancang pengurusan kewangan kita ni lah. Dan kami boleh dihubungi melalui email kami di askfpab@outlook.com, ataupun kita boleh mengunjungi IG ataupun Facebook kami seperti yang tertera. Itu Facebooknya FBAB Brunei dan juga Instagram FBAB_BN. Alhamdulillah, itu dia bersama kita bersama dengan Puan Afizah Osili, itu penolong pemederaan bagi Persatuan Kewangan Brunei Darussalam, menerusi segmen motivasi, iaitu adakah saya bersedia untuk mengambil loan. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Puan Afizah Osili, dan kita akan berjumpa lagi. Salam sejahtera. Salam sejahtera.